أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada malam ini dapat lagi kita bersama-sama meneruskan pengajian kita dalam kita membaca kitab Adab Pembaca Al-Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita sampai di muka surat 39 bab yang kelima. Muka surat 39 bab yang kelima. Bab yang kelima dah. Baik. Bab yang kelima iaitu adab-adab penghafaz Al-Quran. Jadi bab ini adalah berkaitan khusus bagi mereka-mereka yang menghafal Al-Quran. Tapi tidaklah bermakna tidak ada manfaat bagi kita yang tak hafal Quran ni. Ya, baik. Sudah tentulah di sana ada banyak manfaat bagi kita untuk kita ambil pengajaran daripada bab ini. Baik. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebahagian daripada adab ini telah dinyatakan dalam bab sebelum ini. Di bab adab yang kita dah baca, yang kita dah selesai, ya, pun banyak menyebut berkaitan dengan adab-adab, ya. Secara umumnya penghafal Al-Quran, penuntut ilmu Quran dan juga guru-guru Al-Quran, ya. Tapi dalam bab yang kelima ni masih lagi berkaitan dengan adab. Baik. Antara adab seorang penghafaz Al-Quran ialah dia perlu berada dalam keadaan paling sempurna dan berperibadi paling mulia serta menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Al-Quran sebagai tanda mengagungkan Al-Quran. Itu adalah salah satu daripada kepribadian yang perlu ada bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi dalam dadanya ada Al-Quran. Mungkin sejuzuk, mungkin 2 juzuk, mungkin separuh 15 juzuk, dan juga mungkin keseluruhannya 30 juzuk. Maka Al-Quran yang ada dalam dadanya mestilah, ya, menggambarkan ataupun luarannya, ya, luarannya, akhlaknya, kepribadiannya mestilah menggambarkan Al-Quran yang ada dalam dadanya. Maka sebab itu penting, ya. Jadi tidak munasabah orang-orang yang dalam hatinya ada Al-Quran tetapi sifat, akhlak, kelakuan, perangainya hodoh, ya, maka tidak sesuai Al-Quran berada dalam dirinya. Maka sebab itulah orang-orang yang dalam dirinya ada Al-Quran, ya, kepribadiannya mestilah mulia. Baik. Dia hendaklah terpelihara daripada pekerjaan yang hina, ya, pekerjaan maksiat, ya, mestilah dia tidak terlibat. Berhati mulia, merasakan dirinya lebih tinggi daripada para penguasa yang sombong dan mereka yang jahat daripada kalangan penduduk dunia.
mesti ada izzah terhadap, mesti ada izzah, rasa bangga, rasa bangga ni tuan-tuan bukanlah maknanya dia meninggi diri, sombong tak. Tapi bila berhadapan dengan penguasa yang zalim, orang-orang jahat, maka dia tak boleh, orang kata lembek tekak lah, ngalah, tak boleh. Kena ada izzah bila berhadapan dengan orang-orang yang sebegini. Merendah diri terhadap orang-orang saleh, pelaku kebaikan serta orang miskin, khusyuk serta mempunyai ketenangan dan kehormatan. Maka itu di antara apa-apa sifat ataupun adab yang perlu ada pada seseorang penghafal Al-Quran. Sebuah riwayat datang daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya ma'syaral qurra, irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakum at-tariq wastabiqul khairat wa la takunu 'iyalan 'alan nas." Artinya, wahai sekalian penghafaz Al-Quran, angkatlah kepala kamu kerana jalan kamu telah menjadi jelas. Berlumba-lumbalah ke arah kebaikan dan jangan bergantung harap kepada manusia. Ada 3 pesanan Sayyidina Umar kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Yang pertama, Sayyidina Umar kata, angkatlah kepala kamu. Maknanya jangan menghina diri. Jangan menghina diri. Sebab itu kita, ialah kadang-kadang ada orang pandang rendah kepada institusi tahfiz, sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah pondok, sekolah agama rakyat. Orang pandang rendah. Orang, ialah kadang-kadang, saya sendiri pun tuan-tuan, dulu saya sekolah pondok dulu. Ada orang kampung yang tanya apa, dah sebab kawan-kawan lain semua masuk sekolah menengah belaka, saya masuk sekolah pondok. Maka adalah orang kampung yang tanya, nanti nak kerja apa? Nanti nak kerja apa? Nanti nak makan apa? Maka soalan-soalan begitu adalah soalan-soalan yang meremehkan, meremehkan orang-orang yang belajar agama. Jadi pertanyaan mereka tu, nanti nak kerja apa? Sudah terjawablah sekarang ni, ada kerja, mulai-mulai ada anak 5 orang. Tak ada apa pun. Baik. Jadi kata Sayyidina Umar kepada penghafal Al-Quran ni, Sayyidina Umar kata apa? Irfa'u ru'usakum, angkat kepala kamu. Jangan kamu merasa hina. Kalau ada kata-kata orang yang memperendahkan kamu, jangan merasa hina. Orang kata, apa sekolah tahfiz tak ada sijil, jangan merasa hina. Kenapa jangan rasa hina? Kata Sayyidina Umar, faqad wadaha lakum at-tariq, jalan buat kamu telah menjadi jelas. Mereka yang menghafal Quran ini, jalan ataupun tujuan, destinasi mereka jelas. Tuan-tuan sekalian, orang hafal Quran dalam dada, apa lagi yang kita mahu? Apa lagi yang kita mahu? Sudah tentulah keredaan Allah di sana nanti. Maka Sayyidina Umar kata, jangan rasa rendah diri, jangan rasa hina, angkat kepala. Kamu telah mempunyai jalan ataupun destinasi yang jelas. Baik. Itu yang pertama kata Sayyidina Umar. Berlumba-lumbalah ke arah kebaikan. Yang kedua, berlumba-lumbalah mengejar kebaikan. Itu yang perlu kita pentingkan. Wastabiqul khairat. Dan itu juga adalah perintah daripada Allah dalam Quran, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Jadi kebaikan ni kita tak apa berlumba. Siapa yang lebih banyak macam bersedekah kan, berlumba-lumba. Orang bagi RM1, kita bagi RM2. Orang bagi RM10, kita bagi RM20. Berlumba-lumba nak dapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersegera, berlumba-lumba dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Umar, jangan bergantung harap kepada manusia. Jangan bergantung harap dengan manusia. Dengan maksud zuhudlah.
Ya, zuhud, bersifat zuhudlah terhadap dunia dan terhadap apa yang ada pada tangan manusia. Ya, maka kita kalau bukan penghafal Quran sekalipun, ya sudah tentulah pergantungan kita tuan-tuan, tempat bergantung kita yang ataupun satu-satunya tempat kita kena bergantung sesungguh-sungguhnya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan harap apa yang ada pada tangan manusia. Baik. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu katanya, yang bagi lihamilil Quran an yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun wa binaharihi idzan nasu muftirun wa bihuznihi idzan nasu yafrahun wa bibukaihi idzan nasu yadhhakun wa bisamtihi idzan nasu yakhudun wa bikhushu'ihi idzan nasu yakhtalun. Baik. Maka ini seorang lagi sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud, yang mana merupakan antara 4 orang yang Nabi SAW dalam hadis suruh baca, suruh ambil Quran daripada dia. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, lagi 2 siapa, lupa dah. Tadi ada baca hadis dia, lupa pula. Ada 4 orang yang Nabi suruh kita ambil Al-Quran, bukan kita lah, para sahabat yang lain ambil Quran daripadanya. Ya, antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, menandakan bahawasanya dia juga adalah salah seorang daripada orang-orang ataupun sahabat-sahabat yang mendalami Al-Quran. Maka dia memberi pesanan kepada orang-orang yang menghafal Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang penghafal Al-Quran hendaklah dikenali dengan ibadah di waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Ini antara yang dia perlu bezakan diri daripada orang. Mesti ada perbezaan. Ya, penghafal Al-Quran, orang-orang al-hafiz, hufaz, dia mesti berbeza dengan orang. Di antara yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud adalah berbeza dari segi waktu malam. Waktu malam. Ya, waktu malam ni biasa orang tidur. Ya. Tapi sekarang ni kadang-kadang orang tak tidur apa. Ya, tengok bola je. Tengok bola, dan dengan kecanggihan teknologi sekarang ni, ada handphone, maka tak tahulah berapa orang tidur. Ya. Baik, maka itu orang biasa, tak apa, biarkan dia. Tapi penghafal Al-Quran, dia tak jadi gitu. Malamnya mesti berbeza daripada orang lain. Iaitu dengan apa tuan-tuan? Dengan qiyamul lail, dengan ibadah. Ketika mana orang lain tidur, orang-orang yang menghafal Quran kena bangun beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, ya, mengulang hafalannya. Maka itu perlu dibezakan daripada orang biasa, orang penghafal Al-Quran. Sebab ialah nak jaga Al-Quran dalam hati. Quran ni benda yang suci, kalamullah. Ya, maka dia tak mungkin boleh duduk sekali dengan benda-benda kotor dalam hati. Jadi perbuatan kita, kita buat sesuatu perkara yang bercanggah dengan syariat, dosa apa semua, ya, dosa-dosa tu semua akan menyebabkan hati kita, ya, ada titik-titik hitam, kotor. Ya. Maka mana mungkin Al-Quran boleh duduk situ. Ya. Maka sebab itu antara penyucian jiwanya adalah dengan bangun malam. Bezakan malam penghafal Al-Quran ini, kena bezakan malam dia daripada malam orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wa binaharihi idzan nasu muftirun. Kata Abdullah bin Mas'ud, puasa di waktu siang ketika orang lain tidak berpuasa. Puasa sunat. Ya. Waktu siang ataupun hari-hari yang disunatkan puasa, Isnin, Khamis, ataupun 3 hari seminggu, 3 hari sebulan, ataupun hari-hari putih. Apa saja hari-hari yang disunatkan berpuasa, puasa. Ataupun puasa sunat mutlak. Ya.
Maka kena berbeza dari sudut siangnya. Malamnya bangun malam dan siangnya berpuasa ketika orang lain tidak berpuasa. Yang ketiga, wa bihuznihi idzan nasu yafrahun. Sedih ketika orang lain bergembira. Ya, sedih ketika orang lain bergembira. Sedih sini bukanlah buat-buat sedih. Sedih memikirkan apakah nasib yang akan menimpa nanti bila dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur nanti macam mana? Bila dibangkitkan di padang mahsyar nanti macam mana? Orang yang tak fikir benda ni, dia memang suka. Ya, suka, happy sepanjang masa. Senyum. Sebab apa? Sebab tak mikir benda ni. Ya, apa-apa yang dia akan hadapi, macam mana kalau mati esok, macam mana persediaan, macam mana. Kalau orang tak mikir perkara ni, memang dia akan happy, gembira. Ya, maka tidak sepatutnya bagi penghafal Al-Quran sentiasa bergembira, ya, tanpa memikirkan apa yang akan dihadapi bila dibangkitkan di padang mahsyar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa bibukaihi idzan nasu yadhakun, dan menangis ketika orang lain ketawa. Ya, dibezakan dengan tangisannya bila mana orang lain ketawa. Samalah dengan yang ketiga tadi, ya. Ketika orang lain gembira, maka dia bersedih. Ketika orang lain ketawa, dia menangis. Ya, menangis memikirkan nasib kita di hadapan Allah nanti. Sebab tu Nabi beritahu, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, ya, nescaya kamu akan banyak menangis daripada ketawa. Ya, Nabi beritahu kepada para sahabat dan termasuk kita umat dia, kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Jadi sudah tentu kita tak tahu apa yang Nabi tahu. Ya, Nabi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat perkara-perkara yang gaib. Allah pilih Nabi untuk melihat perkara-perkara yang gaib, termasuk syurga dan neraka. Termasuk mendengar rintihan orang yang diazab dalam kubur. Kita tak dengar, tuan-tuan. Ya, kalau kita dengar, saya rasa kita takut, tapi bukan takut apa? Takut ke hantu lah. Bukan takut insah. Ya. Nabi diberikan segala kelebihan itu. Ya. Maka kalau kita tahu, nampak, tengok sebagaimana yang Nabi nampak, tengok, tahu, nescaya kita tak buat kerja lain, tuan-tuan, melainkan menangis. Menangis memikirkan nasib kita. Ya. Maka orang-orang yang menghafal Al-Quran ini, perbezaan, dia kena bezakan diri dia dengan cara ni daripada orang lain. Wa bisamtihi idzan nasu yakhudun, diam ketika orang lain banyak berkata-kata. Masa orang lain duk sembang, borok, ya, tak berhenti-henti, maka orang yang menghafal Quran ni dia kena diam. Ya, sebab bila banyak cakap, maka banyak salah. Ya, sebab kita ni, tuan-tuan, bercakap ikut hawa nafsu. Ya, kita bukan macam Nabi. Nabi, apa-apa yang Nabi tuturkan adalah wahyu. Ya, kita, apa-apa yang kita tuturkan ni hawa nafsu. Ya, ikut hawa nafsu. Jadi bila ikut hawa nafsu, maka akan banyaklah salah. Akan banyak salah. Bila banyak salah, banyaklah dosanya. Sebab itu dalam satu hadis yang masyhur, yang kita semua pernah dengar, anak-anak kita pun belajar hadis ni, sesiapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau nak cakap, cakap yang baik-baik saja. Aw liyasmut, ataupun dia diam. Kalau tak ada benda yang baik untuk diperkatakan, untuk bersembang, maka diam tu lebih baik. Ini tanda iman. Tanda iman, tuan-tuan. Ya, bercakap benda yang tak ada faedah, berjam-jam sembang, maka itu benda yang menunjukkan iman kita ada masalah. Ya, iman kita ada masalah. Maka bercakap yang baik ataupun diam. Maka inilah sifat yang perlu yang perlu ada pada penghafal Al-Quran. Baik.
wa bi khushu'ihi idzan nasu yakhtalun. Dan khusyuk ketika orang lain berbangga diri. Maknanya khusyuk di sini maknanya merendah dirilah. Merendah diri, tawaduk. Ketika orang lain membanggakan diri, meninggi diri, maka orang menghafal Quran ini kena bersifat tawaduk. Itu pesan Abdullah bin Mas'ud kepada penghafal Al-Quran. Dalam riwayat daripada Al-Hasan Al-Basri katanya, sesungguhnya orang-orang terdahulu sebelum kamu melihat Al-Quran sebagai risalah yang datang daripada Tuhan mereka. Lalu mereka menghayatinya pada waktu malam dan mengamalkannya pada waktu siang. Hebat tuan-tuan ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, orang-orang yang terdahulu. Ini maknanya apa tuan-tuan? Maknanya para sahabat lah. Sebab Al-Hasan Basri ini adalah tabi'in. Ya. Maka bila disebut orang terdahulu maknanya para sahabat. Ya, jadi para sahabat ni melihat Al-Quran sebagai risalah yang datang daripada Tuhan. Ya, berbezalah ya, pandangan kita orang awam biasa ni terhadap Al-Quran. Ya, jadi kita memandang Al-Quran sebagai apa tuan-tuan? Mungkin sebagai sesuatu yang nak ambil berkat, sebagai contoh. Maka dia letak dah dalam kereta. Sebagai contoh kan, ada orang letak Quran dalam kereta atas apa? Atas dashboard depan. Ya. Sampai buruk Quran tu. Kena panas. Ya, kereta pula tak tengah panas. Maka duduk atas, letak Quran atas dashboard. Mudah-mudahan kalau aksiden kebal kereta. Ya, tak gemuk. Ambil berkat katakan, ya. Ada orang jadikan Al-Quran sebagai ambil berkat dekat rumah ada Quran. Dia nak pastikan bahawasanya rumah dia tu ada Quran, maka letaklah dia rak-rak kitab dia, banyak Quran. Tapi berabuk, tak pernah ambil pun untuk dibaca. Dia bukan penghafal Quran. Kalau orang hafiz lain lah, mungkin berabuk tu sebab dia baca daripada hafalan dia. Ini hafal Quran pun tidak, letak susun dekat rumah sebagai nak ambil berkat saja. Maka itu pandangan ramai orang terhadap Al-Quran sebagai sesuatu benda yang nak diambil berkat. Ya, biarlah ada dalam rumah supaya syaitan tak masuk, sebagai contoh. Ya, maka bukan itu. Itu bukan dia. Itu bukan hakikat Al-Quran. Hakikat Al-Quran ini adalah kalamullah. Ya, yang Allah turunkan kepada nabinya dan menjadi panduan kepada kita. Panduan kepada kita untuk kita hayati, untuk kita gunakan sebagai penyuluh untuk menyampaikan kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tuan-tuan sekalian, orang zaman dulu, para sahabat zaman dulu, mereka hayati pada waktu malam melalui bacaan. Bacaan Al-Quran, dalam bacaannya, dalam solatnya dibacakan Al-Quran, hayati, tadabbur, dan pada waktu siang diamalkan apa-apa yang mereka baca pada waktu malam. Ya, jumpa ayat akhlak diamalkan pada waktu siang. Ya, jumpa ayat hukum tu, jumpa ayat hukum ni diamalkan pada waktu siang. Maka jika dibandingkan dengan kita, jauh lah. Ya, jauh. Baik. Diriwayatkan daripada Al-Fudail bin Iyad, beliau berkata, hendaklah seseorang penghafaz Al-Quran tidak berhajat kepada seorang pun dalam kalangan para penguasa dan golongan bawahan mereka. Sabit juga riwayat daripada beliau yang mengatakan penghafaz Al-Quran adalah pembawa panji Islam. Tidak patut baginya untuk lalai bersama orang yang lalai, leka bersama orang yang leka, dan membuat sesuatu yang sia-sia bersama orang yang berbuat sia-sia sebagai simbolik memuliakan hak Al-Quran. Itu. Ya, jadi orang yang menghafal Quran ni banyaklah pantang larang dia. Banyak pantang larang dia. Sebab apa? Sebab dia adalah hamilul Quran. Apa maksud hamilul Quran? Orang yang membawa Al-Quran. Bukan bawa di tangan dia, bawa di hati. Maknanya dia Al-Quran
yang bergerak. Maka sudah tentulah banyak perkara yang perlu diperhatikan. Tidak lalai, tak boleh duduk sekali dengan orang-orang lalai. Duduk kedai kopi 3 jam sebagai contoh. Kan? Tapi penghafal Quran tak boleh. Tak boleh, kena ada beza dengan orang biasa. Baik. Itu antara adab-adab yang ditambah oleh Al-Imam An-Nawawi khusus bagi orang-orang yang menghafal Quran. Baik, seterusnya, waspada dalam menjadikan Al-Quran sumber rezeki. Waspada maknanya apa? Amaran bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sumber rezeki. Kerja dia adalah Al-Quran sebagai contoh, kan? Baik. Maka guana tak boleh buka kelas ngaji lah. Baik, saya tu je lah saya punya pendapatan, katakanlah. Macam mana? Baik, kita baca dulu. Antara yang paling penting untuk diperintahkan kepadanya ialah dia perlu penuh waspada daripada menjadikan Al-Quran sebagai sumber rezeki yang diusahakannya. Suatu riwayat datang daripada Abdul Rahman bin Ash-Shibl radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran wa la ta'kulu bih wa la tajfu anhu wa la taghlu fih." Maknanya, bacalah Al-Quran, jangan mencari makan dengannya, wa la ta'kulu bih. Itu larangan Nabi. Jangan cari makan pakai Al-Quran. Baik. Wala tajfu anhu, jangan menjauhinya. Jangan jauhkan diri kita daripada Al-Quran, tuan-tuan. Bacalah hari-hari, sekurang-kurangnya bacalah semuka sehari sekurang-kurang. Sebab kalau setengah muka tu saya rasa melampau sangat. Tapi tak apalah, kalau setengah muka lah, yang penting baca. Jangan tak baca langsung. Baca. Baik, jangan jauhkan diri. Apatah lagi dengan dunia moden sekarang ni, Al-Quran boleh bawa ke mana-mana saja. Install saja dalam handphone tu, boleh baca di mana-mana saja. Tak berwuduk pun boleh baca, tuan-tuan. Dalam handphone ni. Tak perlu ambil wuduk. Wala taghlu fih, dan jangan melampaui batas padanya. Jangan melampaui batas pada Al-Quran. Apa maksud dia, tuan-tuan? Para pensyarah hadis menyebut hadis ni bermaksud jangan melampaui batas pada Al-Quran itu dengan maksud jangan mentakwilnya dengan takwilan yang salah. Jangan mentafsirkannya dengan tafsiran yang salah. Sebab ramai orang kadang-kadang mentafsirkan Al-Quran ni ikut hawa nafsu dia, ikut sedak dia. Ikut sedak dia, bagi menyokong dia, maka dia tafsir ikut sedak dia. Macam orang sembahyang pakai niat sebagai contoh, kan? Orang sembahyang pakai niat. Maka dia kata apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail ataupun celakalah bagi orang-orang yang bersolat, iaitu orang-orang yang lalai daripada solat mereka. Maka mereka kata apa? Selagi tak khusyuk, maka tak boleh solat lah. Sebab kalau solat juga dalam keadaan khusyuk, maka nanti masuk neraka, mendapat kecelakaan. Selagi hati tak khusyuk, jangan sembahyang. Dah khusyuk nanti baru sembahyang. Baik, inilah tafsiran ikut hawa nafsu. Ini yang dipanggil melampaui batas dalam Al-Quran. Tafsir Al-Quran bagi menepati dia punya hawa nafsu. Maka ini Nabi larang. Baik. Maka hak kita nak bacanya wala ta'kulu bihi, kata Nabi, jangan mencari makan dengan Al-Quran. Baik. Kita baca dulu, tuan-tuan. Nanti ada perbahasan dia. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Iqra'ul Qur'ana min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadah yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah." Bacalah Al-Quran sebelum datang satu kaum yang mendirikannya sama seperti menegakkan kayu panah, yakni sebelum diproses menjadi anak panah, secara terburu-buru
dan tidak mengharapkan hasilnya pada masa hadapan. Ya. Dalam hadis ni Nabi buat perumpamaan. Ya, Nabi buat perumpamaan orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber rezeki, sebagai mata pendapatan dia. Nabi buat perumpamaan dengan orang-orang yang nak buat anak panah. Anak panah, ya. Bila dia nak buat anak panah ni tuan-tuan, mesti dah lurus. Kalau bengkok, tak jadi anak panah lah. Merata dia perginya. Dia mesti lurus, ya. Jadi orang-orang yang nak buat anak panah ni, dia mesti teliti, buat betul-betul lurus supaya nanti anak panah itu dia kena tepat pada sasaran dia, ya, tak merata pergi, ya. Jadi dia kena teliti supaya dia mendapat hasil yang memuaskan di masa akan datang, ya. Jadi orang boleh beli dia punya produk sebab produk dia baik. Jadi berbeza dengan orang yang terburu-buru buat anak panah, ya. Dia ada syarikat juga buat anak panah, tapi buat cincai aja, ya. Bila jual orang tak nak beli sebab anak panah dia tak tepat, maka rugilah dia di masa akan datang. Samalah Nabi buat perumpamaan dengan orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber rezeki dia, ya. Maka orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber rezeki ni, dia hanya dapat hak awal. Maknanya hak dunia ni, dia dapatlah dunia, dapatlah duit, dapatlah rezeki dunia ni. Adapun yang di masa hadapan nanti di akhirat, tak ada apa-apalah bagi dia. Itu perumpamaan dia, ya. Maknanya orang yang merebut perkara yang cepat sehinggakan dia rugi di masa akan datang, ya, dia rugi di masa akan datang, iaitu di akhirat. Baik. Abu Dawud telah meriwayatkan hadis ini secara makna daripada hadis Sahal bin Sa'ad. Maksud hadis ialah mereka ingin mendapatkan upahnya dengan segera, sama ada berupa harta, kemasyhuran atau seumpamanya. Itu makna hadis yang kita baca tadi. Jadi nak cepat, ya, dia tak nak akhirat sebab akhirat ni lambat. Nak dapat pahala Al-Quran ni akhirat nanti lambat. Maka dia nak cepat, iaitu yang dunia, harta, kedudukan, kemasyhuran, hak tu dia nak, maka dia dapatlah. Tapi akhirat tak ada apa-apa. Baik. Daripada Fudail bin Amru radhiyallahu taala anhu katanya, dakhala rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masjidan, falamma sallama al-imamu qama rajulun fatala ayatin min al-Quran ثم سأل فقال أحدهما إنا لله وإنا إليه راجعون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيجيء قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. Baik. Maka Imam Nawawi datangkan hadis ni di akhir perbincangan tajuk ni untuk memberi gambaran macam mana mencari rezeki guna Quran. Maka dia datangkan satu hadis daripada Fudail bin Amr, ya. Fudail mengatakan dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam sebuah masjid. Tak tahu siapakah sahabat ni, dua orang sahabat Nabi. Apabila imam memberi salam, ini semayang dalam solat, bila imam dah beri salam, habis semayang, seorang lelaki berdiri lalu membaca beberapa ayat Al-Quran, kemudian dia meminta upah. Ya. Bila lepas semayang, ada orang lelaki berdiri, tak tahulah dia berdiri di mana, mungkin dekat pintu lah, mungkin, ya, dekat pintu dia baca Quran. Lepas baca Quran, dia minta upah daripada orang. Baik. Maka sahabat Nabi tadi berkata, bila dia nampak keadaan macam tu, maka sahabat Nabi tadi dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengucap panjang. Mengucap panjang dia melihat keadaan tu. Ada orang bangun baca Quran, kemudian minta upah. Gambarnya itulah kerja dia.
Gamak je lah, duduk kat pintu masjid baca Quran, maka tadah bekas ke apa supaya orang bagi derma, bagi upah ke dia, ya. Maka bila sahabat Nabi tengok perkara ni, maka dia mengucap panjang, ya. Lalu dia berkata, ya, dia kata apa? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu kaum yang meminta upah dengan Al-Quran. Sesiapa yang meminta upah dengan Al-Quran, maka jangan kamu berikan kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, itu bentuk mencari rezeki dengan Al-Quran. Minta upah baca Quran. Minta upah baca Quran. Ya. Sebagai contoh mungkin lah, ya. Dia buat iklan, ya. Sebagai contoh kan, buat iklan. Maka dia kata, sesiapa yang nak sedekahkan pahala Quran kepada ibu bapa yang dah meninggal dunia, boleh beri nama. InsyaAllah akan dikhatamkan dalam masa 10 hari. Bayaran dia 5,000, bagi contoh. Maka kita pun fikir, oh hebat ni, satu Quran pahala besar ni. Maka bayarlah 5,000 kat orang tu, maka orang tu tak tahulah baca ke tidak sebagai contoh kan. Maka dia pun bacalah, ya, baca. Tuan-tuan, 5,000 10 hari sebulan. Kalau ada apa? Banyak tarikan, banyak permohonan, tak ke 15,000 baca Quran. 10 hari kalau dia baca sungguh lah, boleh khatam 10 hari. Dah tak ada kerja lain, kerja baca Quran je. Ya, boleh sangat sehari 3 juzuk boleh sangat. Sejuzuk tu dalam sejam boleh siap. Ya, sejuzuk. Maka itu sebagai contoh orang yang mencari rezeki, mencari apa? Harta dengan Al-Quran. Gunakan Al-Quran sebagai sumber rezeki. Baik, maka itu dalam hadis yang kita baca tadi, itu sebagai contoh. Baca Quran minta upah. Baik. Kata Imam Nawawi, sanad ini terputus kerana Fudail bin Amru tidak meriwayatkan hadis daripada sahabat. Maka hadis ni, kita kata hadis ini adalah hadis yang sanadnya terputus, hadis mursal, ya, kerana Fudail dia tak sebut sahabat tu nama apa. Kan, dia sebut 2 orang sahabat. Bila tak sebut siapakah sahabat yang diriwayatkan tu, maka hadis tu dikira hadis yang terputus sanad. Baik. Bila hadis yang terputus sanad, maka hadis tak kuat lah. Baik. Maka daripada situ tadi, kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Mungkin banyak persoalan. Dah boleh tak ambil upah mengajar Quran? Buka kelas Al-Quran sebagai contoh, mengajar, boleh tak kenakan yuran? Itu persoalan ni kan? Baik. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia buat satu tajuk, mengambil upah mengajar Al-Quran. Baik. Berkenaan mengambil upah mengajar Al-Quran, ulama berselisih pendapat. Ada khilaf, ya. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi menukilkan larangan daripada sekumpulan ulama bahawa tidak boleh mengambil upah kerana mengajar Al-Quran. Antaranya Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Ya, antara yang melarang daripada ambil upah, ambil yuran mengajar Quran ni adalah Al-Imam Abu Hanifah sendiri, imam mazhab Hanafi. Ya, melarang. Tak boleh dia kata. Baik. Beliau turut menukilkan daripada sekumpulan lain yang mengharuskannya jika guru itu tidak meletakkan upah sebagai syarat. Ini juga adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi dan Ibn Sirin daripada para tabi'in. Jadi pandangan yang pertama, boleh tak ambil upah mengajar Quran? Tak boleh, langsung tak boleh. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, boleh dengan syarat jangan meletakkan upah tu sebagai syarat. Maknanya awak nak belajar boleh RM50 sebulan. Itu tak boleh. Ya, pandangan yang kedua kata itu tak boleh. Tapi kalau sebagai contoh tak letak upah pun, tapi anak murid bagi, ustaz ni mak bagi RM100, ya, tanpa dia meletakkan sebarang yuran, maka hak dia bagi RM1 tu boleh ambil.
Sebab itu bukan syarat. Tapi kalau mak dia bagi RM2, terima je lah. Sebab tak ada syarat kan. Jangan masam muka pula, Allah RM2 je kan. Sebab kita tak letak syarat. Maka kalau macam tu boleh, ya, tanpa meletakkan syarat awal. Nak belajar boleh, tapi kena bayar yuran. Tak boleh. Tapi kalau boleh datang belajar tanpa meletakkan syarat yuran, kalau orang bagi maka boleh ambil. Itu pandangan yang kedua. Jadi pandangan kedua lebih terbuka sikit. Manakala Atha, Malik dan Asy-Syafi'i dan ulama lain berpandangan. Jadi pandangan ketiga ni adalah termasuk pandangan daripada Al-Imam Syafi'i. Berpandangan ia adalah harus mengambil upah mengajar Al-Quran adalah harus. Jika guru tersebut meletakkan upah sebagai syarat dan mengambil bayaran dengan cara yang betul, maka keharusannya dinyatakan dalam banyak hadis sahih. Maknanya boleh letak syarat, letak yuran boleh. Buat iklan, letak yuran, ya. Ngaji waktu sekian-sekian, yuran dia RM50 sebulan. Maka pada pandangan Imam Malik, Atha dan juga Imam Syafi'i, hukumnya harus. Tapi dengan cara baiklah, jangan cekik darah. Ya, yuran yang berpadanan lah, yang berpadanan, ya. Kalau yuran terlalu tinggi, maka jadi haram lah pula, ya, kerana meletakkan sesuatu pada bukan pada tempatnya. Ambil RM2,000 sebulan sebagai contoh, siapa nak bayar mengaji, ya? Itu mengambil kesempatan dipanggil, ya. Tapi kalau yurannya berpatutan, maka hukumnya harus, ya, hukumnya adalah harus. Dan keharusan ini adalah berdasarkan kepada hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Bila saya semak perbahasan ulama ni tuan-tuan, ya, maka ulama yang mengharuskan, ya, mereka berdalilkan kepada dua hadis yang sahih. Kedua-dua hadis ini adalah riwayat Bukhari, Imam Bukhari, hadis sahih, ya. Yang pertama, hadis tentang seorang wanita yang datang berjumpa dengan Nabi, menawarkan dirinya untuk berkahwin dengan Nabi. Hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, radhiyallahu anhu. Disebut ketika kami sedang duduk dengan Nabi, datang seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dikahwini oleh Nabi. Dia tawar diri. Ya Rasulullah, kahwinilah saya. Tawar diri. Baik. Maka Nabi SAW tengok perempuan tadi tu, tengok, dan Nabi tunduk diam, ya. Mungkin Nabi malulah, tuan-tuan kalau ada orang datang, muslimat datang, kahwinlah dengan saya, tuan-tuan nak jawab apa? Baik kan. Maka Nabi pemalu, ya. Dan malu Nabi ni kadang-kadang melebihi anak dara malu, ya. Maka Nabi tunduk dalam, Nabi tak jawab apa, tunduk. Perempuan tu tunggu, Nabi tunduk, ya, tunduk je. Dalam satu riwayat yang lain, lepas nama Nabi tunduk tu, orang perempuan tu tak berganjak, duduk, nak tunggu juga putusan Nabi. Baik. Maka Nabi kata, dalam satu riwayat lain Nabi sebut, laisat lana fin nisa'i hajah. Nabi sebut, maknanya lebih kurang setakat ni saya tak berhajat lagi lah nak kahwin, nak tambah isteri tak berhajat lagi. Nabi jawab gitu, ya. Nabi tak ada kata tak nak lah. Adab, ya, adab. Maka bila Nabi kata macam tu, ada seorang sahabat bangun. Kalau macam tu, Rasulullah, bagi saya lah. Tawar diri, kahwinkan dia dengan saya, wahai Rasulullah. Baik. Nabi tanya kepada wanita tu, setuju tak? Jawab wanita tu, kalau kamu setuju, wahai Rasulullah, aku setuju lah. Kalau kamu yang rekomenkan, maka aku setujulah. Nabi yang rekomenkan, ya, nak tolak macam mana? Maka Nabi bertanya kepada sahabat yang nak kahwin tadi. Nabi kata apa? Kamu ada apa sebagai mahar? Kamu ada apa? Kamu ada apa nak bagi mahar ni? Ya. Maka dia kata, aku tak ada apa-apa. Aku tak ada apa-apa. Duit tak ada, apa tak ada. Ada cincin tak? Ada tak cincin besi pun tak apa dah.
Oh, cuci emas jauh sekali lah. Dah tak ada benda kan. Maka Nabi kata, ada cincin tak? Cincin besi pun tak apa dah. Dia baliklah cari cincin kat rumah dia. Kok ada cincin besi. Ya, bagi semua dia kata, tak ada. Aku tak ada cincin besi. Maknanya miskin sungguh lah. Cincin besi pun tak ada. Ya. Maka dia tanya Nabi, kalau kain boleh tak kain? Dia izar ya, yang dia pakai di bahu. Kain ni boleh tak? Ya, kita kerat separuh, aku ambil separuh, bagi sebagai mahar separuh. Nabi kata tak boleh, tak jadilah. Ya, kalau kain sebagai izar, sebagai mahar. Kemudian Nabi tanya, dalam hadis tu disebut, Nabi tanya, hal ma'aka minal Quran? Dah tak ada benda sangat, cincin besi pun tak ada. Ya, hal ma'aka minal Quran? Kamu ada tak hafal Quran? Ada hafal Quran tak? Ya. Maka dia jawab, indi surah kaza wa surah kaza. Maka dia jawab, aku ada hafal surah ni, surah gini-ginilah. Dia sebutlah dekat Nabi surah sekian-sekian. Baik. Maka kata Nabi, izhab faqad ankahtukaha bima ma'aka minal Quran. Maka Nabi kata, pergilah, aku telah kahwini engkau dengan perempuan ini dengan maharnya dengan apa yang kamu ada daripada Al-Quran. Maknanya mahar perkahwinan itu adalah mengajar wanita tadi Al-Quran. Ajar wanita tadi Quran, sebagai upahnya apa? Upahnya kahwin. Maka di situ ulama mengeluarkan hukum bahawasanya boleh ambil upah mengajar Quran. Orang lelaki tadi, upah dia boleh kahwin tu adalah dia mengajar isterinya Al-Quran. Jadikan dia mahar. Ya. Baik. Itu yang pertama, hadis sahih. Hadis yang kedua, juga hadis Bukhari, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, inna ahaqqa ma akhaztum alaihi ajran kitabullah. Ya. Sesungguhnya perkara yang paling patut kamu ambil upah adalah Al-Quran, kitabullah, Al-Quran. Ya, ini cerita berkaitan dengan sekumpulan sahabat Nabi yang bermusafir, singgah di sebuah kampung, dan ada penduduk kampung tu kena sengat dengan kalajengking. Ya. Maka ada hantar wakil datang jumpa sahabat ni, tanya, hal min raqin, ada sesiapa boleh ruqyah, boleh jampi tak? Ada sesiapa tak boleh jampi, boleh mengubat orang kena kalajengking, gigit kalajengking ni, sengat kalajengking. Maka ada seorang sahabat yang menawarkan diri, ya, untuk ruqyah, untuk ubat. Maka dia pun pergilah. Ya. Dalam riwayat sebut dia baca surah Al-Fatihah. Ini antara kelebihan surah Al-Fatihah, tuan-tuan. Dia baca surah Al-Fatihah untuk mengubati lelaki yang kena sengat kalajengking. Ya. Baik. Bila sebelum dia mengubati, dia letak syarat dulu. Aku boleh tolong tapi aku nak upah sekian-sekian. Ya. Maka lepas dia jampi menggunakan surah Al-Fatihah, sembuh orang kena tu. Orang kena sengat. Lelaki yang disengat kalajengking itu sembuh dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dibaca oleh sahabat tu. Baik terus. Itu antara kelebihan surah Al-Fatihah. Boleh dibuat sebagai ayat untuk kita ubat orang. Orang kena apa-apa, kena sengat apa-apa ke, baca surah Al-Fatihah. Tapi kena yakinlah, tuan-tuan. Tak boleh cuba dulu. Tak jadi kan marah. Ada yakin. Kena yakin. Sebab dia memang penyembuh. Ya. Baik, maka bila dah sembuh, maka penduduk kampung ni bagilah kambing. Bila bagi kambing, maka mereka ambil kambing, balik dan cerita dekat Nabi peristiwa tu. Ya, maka Nabi akui apa yang mereka buat tu, dan Nabi kata hadis tersebut tadi, inna ahaqqa ma akhaztum alaihi ajran kitabullah. Tapi dia ambil upah tu, upah jampilah, upah mengubat dengan membaca Al-Quran. Tapi secara umumnya ulama menggunakan dalil ini sebagai mengharuskan mengambil upah mengajar Al-Quran. Maka ulama yang berpendapat seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i tadi, yang berpendapat harus mengambil upah mengajar Al-Quran ini,
adalah bersandarkan kepada hadis yang sahih. Baik. Kata Imam Nawawi lagi, ada di kalangan ulama yang melarangnya berhujah dengan hadis Ubadah bin As-Samit. Baik, Imam Nawawi datang pula yang melarang, yang kata tak boleh ambil upah tu, dia datangkan hujah. Baik. Hujah ulama yang melarang mengambil upah mengajar Al-Quran adalah hadis riwayat daripada Ubadah bin As-Samit bahawa beliau mengajar Al-Quran kepada seorang lelaki daripada kalangan ahli suffah. Kemudian lelaki itu menghadiahkan sebuah busur kepadanya. Cerita hadis ni ada dalam riwayat Abu Dawud, ya, riwayat Abu Dawud, dalam sunan Abu Dawud ada hadis ni, ya. Cerita dia, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia mengajar beberapa orang ahli suffah. Ahli suffah ni tuan-tuan tahulah, orang-orang miskin di kalangan para sahabat yang duduk di masjid, keluarga tak ada, sebatang kara. Ya, ketua dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, duduk masjid, miskin lah, orang tak ada harta. Maka mereka minta Ubadah bin Samit mengajar Quran, dan Ubadah bin Samit mengajarlah, mengajar Al-Quran. Lepas mengajar, maka ada salah seorang daripada ahli suffah ni bagi hadiah ke dia. Bagi hadiah, ya, sebuah busur anak panah kepada dia. Baik. Maka bila orang bagi, maka dia pun ambil lah. Dia kata apa? Laisat bimalin. Ni bukan harta ni. Bukan bagi duit, bagi busur, anak panah, busur anak panah. Dia kata laisat bimal. Ni bukan harta. Wa urmi anha fi sabilillah. Maka aku akan guna nanti di jalan Allah. Bila berperang, berjihad di jalan Allah, aku akan guna anak panah, busur anak panah ni, ya. Sebab pada pandangan ni tu bukan harta, maka dia ambil lah. Kemudian dia jumpa Nabi dan dia tanya hal tu. Dia jumpa Nabi, dia tanya hal tu, wahai Rasulullah, aku mengajar ahli suffah ni Quran, dan mereka beri aku busur anak panah ni sebagai hadiah. Ni bukan harta wahai Rasulullah, dan aku akan gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Maka bila dia kata begitu, Nabi menyebutkan hadis ni kepada beliau, ya. Apa kata Nabi dalam kitab tu, muka surat 43 atas tu, in sarraka an tutawwaqa biha tawqan minan nar faqbalha. Artinya, sekiranya kamu suka disarung dengan belenggu api neraka disebabkannya, yakni upah tadi tu, maka terimalah hadiah tu. Kata Nabi kepada Ubadah, wahai Ubadah, kalau kamu sanggup kena belenggu, kena rantai api neraka, kamu terimalah busur anak panah tu sebagai upah. Terimalah. Baik. Maka daripada situ, para ulama yang melarang mengambil upah mengajar Al-Quran, mereka larangan, kata haram tu mereka ambil daripada hadis ni. Hadis ni, tuan-tuan. Baik. Tetapi tuan-tuan, begitulah bila kita baca perbahasan para ulama ni, seronok kita baca, ya. Munaqashah dia panggil, ya. Maka orang ni datangkan dalil, orang ni pun datangkan dalil. Bila masing-masing ada dalil, dia akan pergi kepada tarjih pula, nak menguatkan dalil siapa yang kuat. Maka bila para ulama yang mengharamkan ambil upah mengajar Quran datangkan dalil ni, maka kata Imam Nawawi, namun ulama yang mengharuskan memberikan dua komentar pada hadis Ubadah tadi. Jadi bila para ulama yang mengharamkan ambil upah, dia berdalilkan dengan hadis ni, maka ulama yang mengharuskan, Atha, Imam Malik, Imam Syafi'i, dia rad ataupun dia tolak dalil ni dengan hujah, dengan dua hujah, dua poin hujah. Dia kata yang pertama, terdapat kritikan pada sanadnya. Sanad hadis Ubadah bin Samit yang ambil hadiah busur panah tadi tu, ada masalah pada sanad. Ya, bila saya semak hadis ni, sini tak ada sanad dia. Bila saya semak dalam Sunan Abu Dawud, dalam sanad ni ada seorang lelaki yang bernama Al-Aswad bin Sa'labah. Nama antara perawi dalam sanad hadis ni, ya. Lelaki yang bernama Al-Aswad bin Sa'labah. Apa masalah perawi ni?
perawi ni dia majhul, dia tidak dikenali. Ibnu Hajar Al-Asqalani kata majhul, tak tahu. Ya. Ali Ibn Al-Madini, ini semuanya ulama jarah wa ta'dil. Ini nak kritik perawi lah, nak pastikan hadis tu hadis sahih. Ya. Ali bin Al-Madini kata la arifuhu, saya tak tahu, saya tak kenal dia. Ya, jadi bila dalam sanad hadis ada perawi yang tidak dikenali, yang majhul, maka dia akan menjatuhkan martabat hadis tu lah. Dia jadi hadis dhaif, hadis yang lemah. Ya. Maka ulama yang mengharuskan mengambil upah tadi, dia kata apa? Hadis kami hadis sahih Bukhari, 2 hadis Bukhari. Hadis kamu hadis yang lemah. Ya, ada masalah pada sanad. Baik, itu yang pertama. Itu poin yang pertama. Ulama yang mengharuskan menolak hujah ulama yang mengharamkan. Poin yang kedua, Ubadah mengajar Al-Quran secara sukarela, maka dia tidak berhak menerima sesuatu. Kemudian beliau diberi hadiah sebagai imbalan, namun beliau tidak berhak mengambilnya, berbeza dengan orang yang menetapkan caj upah sebelum proses mengajar. Wallahu alam. Jadi Ubadah dia tak menetapkan apa-apa bayaran, dia mengajar secara ikhlas. Bila mengajar secara ikhlas, tak payah minta upah lah. Dah daripada awal lagi dah, saya tak ada kena apa-apa bayaran ni, datanglah. Cukup bulan minta upah pula, haram hukum dia. Apa kita kata, melanggar syarat lah, tak boleh. Ya, jadi Ubadah dia mengajar secara ikhlas. Ya. Dan bila mengajar secara ikhlas, tak boleh ambil upah. Dari sudut itulah yang Nabi kata, kalau sanggup pakai belenggu api neraka, maka terimalah upah tu bagi mereka yang mengajar secara ikhlas. Bagi yang mengajar secara ikhlas, maka tak boleh dia mengambil upah. Baik. Maka itu perbincangan dalil di kalangan para ulama antara yang mengharuskan dan yang mengharamkan. Jadi kalau ikut daripada tarjihnya, memang, dan bukan Imam Syafi'i, Imam Malik saja, ramai di kalangan ulama moden pun yang mengharuskan mengambil upah mengajar Al-Quran. Bolehlah, boleh ambil upah mengajar Al-Quran. Tetapi di sana kalau kita lihat tuan-tuan, ada macam hadis yang kita baca, lelaki yang baca Quran di masjid, yang sahabat Nabi nampak tadi tu, yang dia mengucap panjang, bila nampak baca Quran dia minta upah. Maka di sana ada ulama yang mengharamkan meminta upah membaca Al-Quran. Bukan mengajar Quran tuan, lain tu, mengajar dengan baca. Mengajar kebanyakan, boleh dikatakan jumhur lah kata boleh ambil upah. Ini membaca dan mengambil upah. Membaca dan mengambil upah. Macam saya sebut tadi lah, dia buat khidmat baca Quran, sedekah kepada si mati. 10 hari 30 juzuk, bayaran 5,000 sebagai contoh. Maka cara yang macam ni tuan-tuan, kebanyakan para ulama mengharamkannya. Sebab itu termasuk dalam sabda Nabi, wala ta'kulu bih, jangan makan gunakan Al-Quran, jangan cari rezeki gunakan Al-Quran, jangan cari pendapatan gunakan Al-Quran. Ya, maka kebanyakan para ulama mengharamkannya. Tapi di sana ada juga perbahasan. Dah tu ambil, ada orang upah baca Quran kat kubur kan, sebagai contoh. Saya masa sekolah tu biasa juga. Sekolah masa umur 15-16 biasa ada orang mati. Kadang-kadang 3-4 malam tidur di kubur. Baca Quran, dapatlah duit belanja kan. Baik. Maka dia khilaf, ada khilaf lah. Ada ulama yang mengharuskan, ada, tadi saya sebut kebanyakan para ulama mengharamkan mengambil upah membaca Al-Quran. Kebanyakan para ulama mengharamkan mengambil upah membaca Al-Quran. Di sana ada yang mengharuskan berdasarkan dalil umum yang disebut, yang saya sebut tadi. Ibnu Abbas menyebut bahawasanya inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah. Ya, perkara yang paling layak, paling patut kamu ambil upah adalah Al-Quran, kitab Allah. Maka berdasarkan daripada hadis tu, ada di kalangan para ulama yang mengharuskan.
yang mengharuskan, ya. Sebab dia umum. Dia umum. Baik. Tetapi ya, bila saya baca dalam kitab Al-Bid'atu fil Mafhum Al-Islami Ad-Daqiq, karangan Dr. Abdul Malik As-Sa'di, bekas mufti Iraq, ya. Dia karang kitab berkaitan dengan bid'ah. 200 lebih muka surat. Dia orang yang nak bercakap pasal bid'ah ni kena baca yang ni dulu. Ya, kena baca kitab ni dulu sepatutnya, ya. Baik. Jadi dalam dalam satu bab yang berkaitan dengan ambil upah baca Quran. Bukan ambil upah mengajar, ambil upah baca Al-Quran. Maka dia datangkan perbahasan dia. Ada yang mengharuskan, ada yang mengharamkan, dan dia sebut di akhir perbahasan tu. Dia kata yang ni. Dia kata apa? Wa 'alal qawli bi jawazi akhdhil ujrah fa inna al-kull muttafiquna ala anna al-qari' idza qara'a bi qasdi akhdhil ujrah wa talaban lil mal la thawaba lahu wa la rubbama ya'samu idza batagha bi qira'atihi ghaira wajhillah. Apa makna dia, tuan? Dia kata berdasarkan kepada pendapat yang mengharuskan mengambil upah baca Quran. Jadi maknanya ada ulama yang mengharuskan ambil upah baca Quran, tetapi ulama yang mengharuskan ambil upah baca Quran ni, dia ada beri sedikit komen pasal pendapat. Dia kata apa? Semua ulama yang berpendapat harus ambil upah baca Quran ini mengatakan bahawasanya pembaca Al-Quran yang ambil upah tadi tu, pembaca Al-Quran, apabila dia membaca dengan niat untuk mengambil upah dan untuk mendapatkan harta, maka dia kata yang penting ni, la thawaba lahu, tak ada pahala. Tak ada pahala. Ya, tak ada pahala lah, sebab niat dia bukan kerana Allah. Niat dia nak duit. Maka dapatlah duit dapatlah, tapi pahala tak ada. Dan disambung sikit lagi, wala rubbama ya'sam, dan kemungkinan juga dia berdosa. Kenapa berdosa? Li'an idza batagha biqira'atihi ghaira wajhillah, apabila dia membaca bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah kita ni, tuan-tuan, kerana Allah lah. Kalau sebab membaca ni adalah ibadah, membaca Al-Quran adalah ibadah, maka tak sepatutnya dia ambil upah. Maka ulama yang mengharuskan ambil upah, kalau ambil upah sekali pun, kalau baca kerana nak duit, maka pahala tak ada, dan kemungkinan berdosa kerana melakukan satu amalan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata lagi, wa 'alal qawli bi jawazi akhdhi ujrah ala anna al-qira'ata fa inna al-istighlala fiha wa akhdh al-amwal at-ta'ilah muharramun la tuqirruhu syari'ah li'anna al-istighlala muharramun bi kulli wujuhihi. Dia kata berdasarkan pendapat yang mengharuskan mengambil upah baca Quran ini, dia kata fa innal istighlala fiha, mengambil kesempatan dalam membaca Al-Quran ni, maknanya dia menggunakan bacaan Al-Quran untuk ambil kesempatan untuk mendapatkan harta yang banyak. Ya, dia gunakan bacaan Al-Quran untuk mengambil kesempatan mendapatkan harta yang banyak. Dia kata apa? Muharramun, adalah sesuatu perkara yang diharamkan. La tuqirruhu syariah, tidak diakui oleh syarak. Perbuatan yang tidak diakui oleh syarak. Jadi orang yang ulama yang mengharuskan juga, kalau ikut dia punya komen dia, macam tak mengharuskan lah, melainkan kalau hati tu benar-benar ikhlas lah, dalam diri tu tak ada langsung, tak tergambar langsung duit, maka kau tu boleh. Tapi kalau dalam kepala duit, tak payahlah.
kerana boleh terjebak dalam perkara yang diharamkan. Ya, maka ada orang kadang-kadang dia ambil kesempatan kan, oportunis yang suka ambil kesempatan. Ya, musim-musim orang COVID sakit ni pun ambil kesempatan juga kan. Maka nak kena darurat lah. Baik, jadi kalau kita lihat daripada sudut perbahasan tadi, ya, maka kesimpulan dia boleh kita ambil upah mengajar Al-Quran, boleh, tak ada masalah, ya. Termasuklah imam-imam al-hafiz yang tuan-tuan panggil ke masjid bulan Ramadan, ya. Jadi kerja dia apa tuan? Kerja dia baca Quran lah, jadi imam baca Quran. Maka dia, tuan-tuan bayar kat dia, hukumnya harus, ya. Dia baca Quran tu, dia baca tu, tapi kita bayar dia, bayar upah, hukumnya harus, ya, harus. Tetapi tak boleh dijadikan upah ini adalah matlamat utama. Matlamat utama, kerana dia akan menyelewengkan niat kita. Bila seleweng niat, maka itu akan membawa kepada perkara yang diharamkan. Adapun mengambil upah mengajar, maka kebanyakan para ulama mengatakan ia harus. Maka letaklah, tak ada masalah, letaklah yuran, ya, tapi biarlah yang berpatutan, ya, yang berpatutan. Baik. Okey, selesai tuan-tuan berkaitan dengan upah Al-Quran ni, ya. Maka saya harap kita dapat faham dengan baiklah. Insya-Allah banyak lagi perkara-perkara yang nak dibincangkan, tajuk-tajuk yang menarik yang kita akan bincangkan pada hari-hari yang akan datang, insya-Allah. Dan untuk malam ni cukuplah, masa pada lewat. Mohon maaf lah tuan-tuan, lewat sikit masa, sebab kita nak tengok tadi kan, nak selesaikan perbahasan tu, boleh ke tak boleh. Maka bolehlah. Maka tuan-tuan yang jadi guru Quran, letaklah yuran, tak ada masalah, ya. Pendapatan tuan-tuan halal, tapi biar berpatutan lah, biar berpatutan, jangan ambil kesempatan, sebab ambil kesempatan tu haram, ya, haram. Baik, jadi setakat dulu untuk malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.